استغفر الله العظيم لا إله إلا هو. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jualah dapat sama-sama kita bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Hari ini dah 26 Oktober bersamaan dengan 29 Rabiul Awal. Maka boleh sebarkan dalam grup masing-masing, grup WhatsApp ke, lepas malam hari ni dah 29 Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menganugerahkan kekuatannya kepada kita untuk melakukan ketaatan sebanyak mungkin. Ya, kerana tidak ada daya dan upaya, tidak ada hidayah yang paling hebat melainkan apabila Allah Taala berikan iman kepada seseorang hamba itu dan Allah Ta'ala mudahkan dia untuk melakukan ibadah. Maksudnya kalau Allah Ta'ala berikan iman, cahaya iman dan cahaya Islam, lalu tidak diilhamkan dan tidak diberikan hidayah untuk melakukan ketaatan, maka itu yang kita nampak ada orang Islam tapi munafik. Dia ada orang Islam yang beriman, orang Islam yang beriman yang mukhlisin. Yang mukhlisin ini dia buat ibadah kerana Allah Ta'ala. Ada orang Islam, orang mukmin yang muttaqin. Ada orang Islam, orang mukmin yang muhsinin.
Ada orang Islam, orang mukmin yang mutawakkilin. Ada 9 sifat Allah Ta'ala gambarkan golongan manusia yang Allah sayang. Kalau kita boleh ulang balik dalam Quran ataupun antara beberapa perkara yang boleh kita recap balik, ulang balik. Allah sayang siapa? Muhsinin, orang yang suka buat baik. Maka ada orang mukmin yang suka buat baik, tetapi ada orang mukmin yang suka buat fasad. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka orang yang buat baik. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan Allah tak suka orang yang suka buat kefasadan, keburukan. Yang kedua, Allah sebut innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sayang orang yang adil. Pada masa yang sama Allah ungkapkan dalam Quran, innallaha la yuhibbul zalimin. Allah tak suka orang yang zalim. Allah suka orang mukmin yang buat adil. Allah tak suka orang mukmin yang zalim. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sayang orang mutawakkil, orang mukmin yang bertawakal. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang orang mukmin yang tawwab, yang banyak bertaubat, dan pembersih, yang sentiasa membersihkan hati. Jadi subhanallah, di dalam Quran ada kriteria manusia yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Muhsinin, yang suka buat baik, muqsitin, yang adil, tawabin, yang bertaubat, mutatahhirin, pembersih. Yang kelima, mutawakkilin, yang bertawakal. Yang keenam, Allahumma salli ala Muhammad, muttaqin, yang bertakwa. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbus sabirin, orang yang sabar. Yang ke-8, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffa, orang yang mujahidin. Yang ke-8, orang yang berjihad. Yang ke-9, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayangkan Allah, ikutlah Rasulullah. Orang yang ittiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada orang yang Allah Ta'ala angkat darjatnya di kalangan mereka yang Allah lebih sayang berbanding yang lain. Allah sayang kepada kita semua. Sebab tu Allah hidupkan kita sebagai manusia. Di kalangan manusia, ada yang Allah Ta'ala lebih sayang, iaitu Allah berikan dia hidayah Islam. Di kalangan orang Islam, ada yang Allah Ta'ala lebih sayang, Allah berikan dia kekuatan untuk melakukan ibadah. Maka syukur pada Allah Ta'ala kalau kita diberikan peluang untuk buat ibadah lalu kita raikan. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau. Dan sebarang sumbangan untuk dana pengajian surau boleh disalurkan ke 0501 2010 053038 Bank Islam. Dan sumbangan tuan-tuan perempuan terhadap membantu program-program surau didahului dengan ucapan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih berbanyak kepada kesudian tuan-tuan perempuan untuk sama-sama menyemarakkan kuliah-kuliah agama, khususnya di Negeri Sembilan dan juga Seremban, di mana surau Fasa An-Nur terletak di Bandar Seremban Selatan. Baik. Jadi tuan-tuan perempuan, itu adalah 9 kriteria manusia yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Jadi saya ulang balik, siapakah ada 9 kriteria manusia yang Allah sayang? Siapa-siapa sempat tulis, tolong tulis dan boleh sebarkan. Allah sayang muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sayang orang yang suka buat baik. Satu. Yang kedua, innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sayang orang yang adil. Dua. Adil ni bila kita buat keputusan dekat pejabat nanti ataupun dekat mana-manalah, kita kena adil dalam penilaian. Yang ketiga, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sayang orang yang banyak bertaubat. Yang keempat, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang orang yang pembersih, yang selalu membersihkan dirinya secara fizikal dan selalu membersihkan dirinya secara batiniyah, yang belah dalam tu. Beristighfarnya, bertaubatnya, banyakkan berselawatnya seorang-seorang. Kemudian Allah Ta'ala sebut yang kelima, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sayang orang yang bertawakal. Apa bertawakal ni? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kamu berusaha, kamu banyak bertawakal pada Allah.
Iaitu kita serahkan apa juga kepada Allah, dan sekiranya Allah tentukan apa juga dalam hidup kita, kita bersangka baik. That's the word. Bersangka baik. Itu maksud orang bertawakal. Dia tahu Allah yang tentukan lepas tu, jadi dia tidak ada bersangka buruk. Jadi 5. Yang keenam, wallahu yuhibbus sabirin. Allah sayang orang yang sabar. Orang yang sabar Allah sayang. Jadi kalau kita menghadapi ujian kehidupan penuh dengan kesabranan, bukan kesabranan, sabran tu saya Ustaz Sabran. Kesabaran. Hadapi dengan kesabaran, maka insya-Allah Allah Taala tepati janjinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkiri janjinya kerana Allah sayang orang yang sabar. Yang ke-6, yang ke-7, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sayang orang yang bertakwa. Yang ke-8, Allah sayang orang yang mujahidin, yang berjihad di jalan Allah. Yang ke-9, Allah sayang orang yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah dipanggil sebagai muqaddimah. Maka insya-Allah kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Iaitu kita bicarakan dah hari itu berkenaan dengan peringkat-peringkat awarid, godaan, di mana manusia akan sentiasa digoda oleh banyak perkara. Kita ni nak pergi ke syurga, kita nak pergi ke syurga, kampung halaman namanya syurga, tidaklah mudah dan murah. Kadang-kadang susah, dan memanglah susah sebab syurga itu mahal. Jangan kita anggap syurga itu murah, lalu perjalanannya murah dan mudah. Tidak. Syurga itu mahal. Para anbiya telah memberinya, telah membeli syurga dengan pengorbanan. Nabi Adam AS berasal daripada syurga, lalu diturunkan ke bumi untuk menghadapi rintangan untuk pulang ke syurga balik. Nabi Nuh AS terpaksa membeli syurga dengan membuat kapal yang besar. Lalu anaknya sendiri tak nak naik kapal. Tangisan, jerih, perih. Membuat kapal bukan mudah. Sorang-sorang buat kapal. Tapi Allah takdirkan itulah harga syurga yang perlu dibayar. Nabi Yunus AS membeli syurga dengan sampai duduk dalam perut ikan. Nabi Ibrahim AS membeli syurga, lalu dilemparkan ke dalam api. Tanya balik, kita ni beli ke tidak syurga ni? Jadi dalam hidup kita ni kena bersedia menghadapi rintangan untuk kita membeli syurga. Sebab syurga ni mahal. Ya, syurga ini mahal. Maka jangan kita putus asa. Dan setiap kali ujian datang, inilah harga yang mesti aku bayar untuk syurga. Kita kena kuat mindset. Syurga itu mahal. Jadi ujian datang, maka betul lah. Benda yang berharga mesti dibayar. Takkan goyang kaki. Kalau goyang kaki lalu mendapat syurga sebelah Nabi, itu tak mahal tu. Benda yang kita dapat percuma, kita tidak ada hargai. Dan syurga ini sesuatu yang, apa benda yang mata tak dapat tengok, akal tak pernah terfikir, telinga tak pernah mendengar. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at. Apa yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, dan hati tak pernah terlintas pun, itulah syurga. Ya, dunia ni macam mana pun kita nampak, akhirat tak nampak, syurga tak nampak. Selamat datang pada semua yang hadir. Hakak Haruniza, terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Hakak Haruniza, tolong tuliskan 9 sifat orang yang Allah sayang. Terbaik. Siti Masyarah, terima kasih. Syuhadah Adhah, Masya Allah, syurga itu mahal. Betul, betul. Kepada semua yang hadir, didoakan kebaikan berpanjangan. Siti Maryam Muhammad Ali, Samsiah Saleh, Liza Haji Hamdan, Salihah Sulaiman, Masya Allah, Masya Allah. Zaila Mat Yusof, baik. Sambung. Siapa ada kitab boleh buka pusat 251. Jadi apakah rintangan yang perlu kita hadapi untuk membeli syurga? Yang pertama, rintangan daripada hawa nafsu. Hawa nafsu ni selalu minta yang macam-macam. Dia minta untuk memuaskan nafsu. Dan nafsu ni seringkali dipujuk rayu oleh syaitan. Ya. Dan apa juga yang kita rasa seronok nak buat. Khususnya dalam bab-bab maksiat ataupun benda-benda yang mubah. Kita kena ada letak satu dipanggil alam. Ataupun loceng. Ataupun dipanggil apa Maksudnya
trigger, maksudnya dia akan membangkitkan rasa aku kena bermujahadah, mana boleh sonok-sonok. Begitu. Dekat nafsu ni kita kena letak satu indikator. Kata orang putihnya indikator. Maksudnya dia menjadi satu isyarat kepada kita untuk berjaga-jaga kerana kita sedang memuaskan nafsu. Contohnya kalau kita makan tu keperluan. Tapi kalau kita makan berlebih-lebihan, dia dah mula masuk ke arah memuaskan nafsu. Betul. Kalau kita tengok sesuatu, kalau kita tengok atas dasar keperluan, lain harganya, lain pahalanya. Berbanding kita tengok hanya untuk puaskan nafsu. Kadang-kadang kita buka TikTok. Saya sendirilah kadang-kadang buka TikTok. Bila TikTok tu dah mula merapu, dah berjoget-joget, kadang-kadang kita terkesima dan terpaku. Saya minta maaf, betul-betul. Kadang-kadang saya pun terpaku juga. Tengok ada tarian-tarian apa semua tu. Jadi kadang-kadang kita rasa tekan pause. Kita kena tekan pause. Berhenti sekejap. Aku ni buat ni tengah tengok maklumat ke, fakta ke, atau tengah puaskan nafsu. Kalau kita boleh tekan button pause, iaitu button jap. Maka itulah kekuatan yang Allah Ta'ala berikan pada anak Adam. Tak semua orang Allah Ta'ala bagi dia peluang tekan button pause. Button pause tahu. Kalau main game tu dia tekan start button tu pause. Dulu masa saya kecil-kecil saya cakap dia pause. Dah tekan pause belum? Bukan pause pause. Saya ingat lagi tekan pause. Kali cikgu English apa? Bukan, it's not pause. It's pause. Pause tu berhenti kejap. Kita tekan pause tu berhenti. Kemudian kita fikir bertenang. Apa yang ku buat ini betul ke? Di dalam Islam, Allah Ta'ala datangkan solat sebagai button pause. Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan waktu solat sebagai button pause. Maksudnya kita ada button pause. Pause tu kira berhenti jap. Apa yang kita buat kadang-kadang mungkin salah ataupun berada di off track. Tekan button pause, kembali pada track yang sebenar. Boleh dia tekan button pause tu. Jadi subhanallah, dalam kita buat sesuatu, kita kena define, kita kena definasikan, kita sedang buat ibadah ke atau buat sesuatu yang memuaskan nafsu. Maka pertama sekali godaannya datang daripada tuntutan nafsu. Nafsu nak macam-macam. Satu. Yang kedua, datangnya daripada rezeki yang melimpah ruah. Bila rezeki datang melimpah ruah, tuan-tuan perempuan, maka itu juga dalam bentuk godaan. Bila Allah datangkan ujian rezeki, banyak. Kadang-kadang kita lupa nak bersyukur. Kita dah sampaikan ke peringkat kita over sangat dalam berbelanja. Tadi tu runtunan nafsu. Yang kali ini adalah rezeki yang banyak. Apa rezeki yang banyak? Masa lapang. Apa rezeki yang banyak? Masih tenaga banyak. Tenaga kuat. Boleh angkat besi. Boleh berlari 5 km. Itu semua nak kena dah tu. Saya lah suka berlari sangat. Jogging 5 km. Tak tahulah apa nak buat tu. Kalau budak muda suka main besi. Angkat besi. Bagi badan jadi abang sado. Untuk apa? Itu semua adalah perkara dipanggil ujian. Awarid, godaan. Apa lagi? Nikmat. Segala nikmat lah. Nikmat masa lapang, nikmat sihat, nikmat masa muda, nikmat kekayaan. Itu semua nikmat masa sihat yang Nabi sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Kejarlah 5 sebelum 5. Mudamu sebelum tua, sihatmu sebelum sakit, lapangmu sebelum sempit. Dipanggil apa lagi? Hidupmu sebelum mati. Itu semua adalah nikmat yang akan kita jawab di hadapan Allah Ta'ala esok. Nabi sebut dalam hadis, tidak akan berganjak kaki anak Adam di padang mahsyar melainkan ditanya 4 nikmat. Yang pertama tentang umurnya, di manakah digunakan. Yang kedua ditanya tentang tenaganya, di manakah digunakan. Yang keempat ditanya tentang hartanya, mana dapat, mana belanjakan. Yang keempat ditanya tentang ilmunya, apa diguna. Jadi cerita bab nikmat ini banyak. Allah Ta'ala datangkan nikmat itu sebagai ujian bagi orang beriman. Jadi jangan sewenang-wenangnya kita anggap kita ni dapat sesuatu dan tidak akan ditanya.
Afahasiban nasa ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu dibiarkan dia berkata aku dah beriman lalu tidak akan diuji? Allah tanya balik pada kita, kamu kata kamu beriman, lalu kamu nak ke syurga tanpa diuji? Begitu. Gitu. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita rasa kena sepak dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran. Kena sepak tu kena sepak. Kena penampar, kata orang Perak, kena penampar satu. Kata orang Perak, dia kata orang Perak dia dapat gitu, kena penampar. Dulu saya masa kecil-kecil, saya cakap kat Tok, balik kampung saya kat Sungai Siput Utara. Balik kampung je memang nak pergi Cepor. Cepor di tempat mandi sungai lah, sungai. Dekat Cepor tu ada sungai Cepor. Balik, Tok jom Cepor. Saya cakap, Cepor tu sungai lah. Tok saya kata, Cepor, penampar pun tahu. Kena penampar. Terus diam. Tok saya garang. Tok saya dulu ni guru besar. Guru besar sekolah. Guru besar SK Lasah. Jadi bila dia guru besar, dia memang kuat barah lah, tak adalah disiplin. Cepor, penampar kan. Dan dalam banyak-banyak cucu, yang paling dia tewas sekali saya lah. Elok Tok marah, saya baru cucu yang first batch yang bongsu. Cucu Tok saya ni dia ada 2 batch. Sebab anak Tok saya ni ada 2 batch. Satu batch yang senior, Pak Long, Pak Lang dengan mak saya. Batch yang kedua junior sikit, Pak Lang, Pak Uda, Mak Su. Dia bawah sini. Jadi batch yang atas ni anak kahwin cepat dan anak ramai. Cepat anak ada. Saya ni dalam batch yang pertama, Pak Long, Pak Ngah dengan mak saya ni. Saya anak yang paling cucu yang paling bongsu di antara 3 ni tadi. Jadi saya ni Tok baru nak marah, saya pergi dekat Tok saya pegang perut dia. Pegang perut dia. Tok kata, "Ish, budak sabran ni." Aku marah terus dia pegang perut. Lah. Tak jadilah penampar. Baik, jadi seakan-akan kita ni ditampar oleh Allah Ta'ala. Ayat penampar, ayat Allah Ta'ala sepak kita, wake up call, bangun. Adakah disebabkan nikmat yang banyak ni, kamu terleka dan terlupa, dan kamu boleh berkata kamu telah beriman kepada aku, sedangkan kamu tidak menghadapi ujian dengan betul? Maksudnya apa? Maksudnya bila Allah datangkan platformnya, maka kita zahirkan kemahiran yang betul dalam menghadapi ujian. Ada tuntutan-tuntutannya. Cucu pandai ambil hati atuk ni. Tu dah arwah dah atuk saya, Allah. Aku rindu betul dekat atuk. Itu kenangan-kenangan dengan atuk lah. Baik. Jadi Allah Ta'ala datangkan nikmat ni bukan untuk kita seronok-seronok saja, tetapi nikmat itu adalah godaan, rintangan untuk kita zahirkan ketaatan. Ustaz kecil-kecil, nakal kecil-kecil, itulah tu. Berjaya, alhamdulillah, amin. Dia ada banyak akal dia banyak akal. Budak yang banyak akal ni, mak saya cakap lah, budak yang banyak akal ni, dia banyak benda dia fikir. Banyak benda dia fikir. Maksudnya dia bukan satu benda je. Kalau bagi satu benda, dia banyak fikir. Fikir 1, fikir 2, fikir 3. Benda yang sama. Dan saya pun perasan juga, bila kat sekolah tu, cikgu bagi Lego. Cikgu bagi satu Lego dan cikgu bagi gambar. Buat. Ikut gambar. Yang saya bukan ikut gambar. Saya ikut benda lain. Suka hati buat sendiri. Marah ada cikgu, kamu ni saya suruh buat ikut gambar, yang kamu buat ikut suka hati ni kenapa? Sebab Lego tu bapak saya dah beli dah dekat rumah, jadi dah boring ikut gambar tu. Jadi subhanallah, rintangan yang kedua adalah nikmat yang banyak datang dalam hidup kita, maka itu juga adalah satu bentuk godaan. Nikmat banyaklah, nikmat banyak. Nikmat sihat, nikmat masa lapang, nikmat muda, nikmat apa lagi? Nikmat tak sakit, nikmat sihat, nikmat hidup. Allah Ta'ala datangkan nikmat yang banyak ni. Jangan kita anggap Allah tak tanya balik Jangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tanya balik semua benda. Dan subhanallah, di padang mahsyar berapa lama kita nak tunggu? Selama 50,000 tahun. Khamsina alfasanah. Fasbir sabran jamila. Tunggulah di padang mahsyar 50,000 tahun. Sabarlah dengan sabar yang cantik. Maka Allah Ta'ala akan tanya every single good things dan every single bad things. Cakap jauh sikit. Semua benda yang baik Allah akan tanya. Semua benda yang tak baik juga Allah akan tanya. Jadi rantangan yang pertama datang daripada runtunan nafsu. Rintangan yang kedua adalah nikmat-nikmat yang datang.
Apa rintangan yang ketiga? Rintangan yang ketiga datang daripada kawan-kawan sahabat handai di keliling kelalang ni. Nak pergi syurga, kita kena tahu siapa kawan kita. Kita kena tahu dekat circle mana, bulatan mana kita perlu berada. Kalau kita nak diet, kita duduk dengan kawan yang boleh diet. Kalau kita nak pandai Quran, duduk dengan orang yang pandai taranum. Kalau kita nak pandai matematik, duduk dengan kawan yang pandai matematik. Kalau kita nak faham dalam bab muamalat Islam, kita duduk dengan kawan-kawan yang pandai muamalat Islam. Kalau kita nak, macam-macam tuan-tuan perempuan, hidup kita ni kita perlukan circle. Circle ni bulatan. Kalau kita berada di circle yang betul, insya-Allah kita akan terkesan dengan bulatan tu. Dipanggil circle of people, COP. Tolong tulis circle of people. Kita kena berada dengan kawan yang betul. Ya? Yang pertama, kita kena hati-hati terhadap nafsu. Yang kedua, kena hati-hati terhadap nikmat. Yang ketiga, kena hati-hati terhadap kawan. Kalau duduk dengan kawan kaki membawang, kita pun jadi bawang rangers. Kan? Kita jadi bawang rangers. Dan jangan kita rasa seronok jadi bawang rangers ni. Sebab apa? Sebab dia membocorkan kantung pahala. Elok datang bawa depan Allah Ta'ala pahala yang bertimbun, tapi habis bocornya. Waalaikumsalam pada semua sahabat-sahabat yang bagi salam pada pagi ni. Lin Mazlin daripada Johor Bahru, Hakak Haruniza daripada Sungai Perak, kepada Siti Maisarah daripada Terengganu. Masya Allah, Masya Allah. Daripada Mua, Kak Salihah. Terima kasih di atas kehadiran semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Kita perlu duduk circle of people. Ya betul. Kita nak pandai meniaga dobi, duduk dengan orang yang dah meniaga dobi. Kita nak pandai meniaga nasi lemak, belajar dengan orang yang pandai meniaga nasi lemak, yang dah meniaga dah pun. Kita nak buka bengkel, workshop. Kita nak belajar meniaga hartanah, jual rumah. Kita kena belajar dengan orang yang dah senior. Kita nak belajar meniaga perabot. Saya ada seorang kawan, dia meniaga perabot, subhanallah, maju. Saya tanya kat dia, bang, macam mana kamu buat meniaga perabot maju? Orang lain susah tau nak meniaga perabot ni. Duduk termenung, tunggu orang datang. Dia kata, itulah kamu tak pandai. Yang cara sebenar nak meniaga perabot ni, kamu kena cari developer. Kamu deal dengan developer tu. Kamu cakap kat dia, kalau kamu beli rumah ni, ya, dia akan dapat set free. Kamu bagi satu set free. Dan siapa-siapa yang dapat set free ini, dia dapat diskaun 30% kalau dia beli dekat kedai tu juga. Jadi siapa beli rumah, dapat perabot tambahan dan dapat diskaun untuk repeat order. Jadi itulah cara meniaga perabot. Mudah. Jadi tengok development, parking situ. Nampak bangunan baru, parking situ. Jadi kamu tak payah susah payah tunggu siapa nak beli. Memanglah kamu nampak keluar modal sikit, tapi insya-Allah laju. Itu cara nak meniaga perabot katanya. Oh, baru saya tahu, patut maju bang. Memang kamu tak nampak ni, banyak bangunan nak naik ni. Jadi kamu parking je sebelah dia. Cakap flyer, siapa beli rumah ni, datang kat saya, tunjuk alamat, dapat sikit barang percuma. Hebatlah dia. Nampak tak bijak? Dia bagi barang percuma untuk tarik orang beli diskaun sebab dia beli property tu. Padahal kadang-kadang dia tak deal pun dengan syarikat tu. Dia tak ada deal pun dengan bangunan sebelah tu. Tapi sengaja dia nak cakap sebabkan awak beli rumah dekat sini, awak layak dapat 20% diskaun. Itu cara nak berniaga. Rupanya circle of people yang betul, kita berada di keliling orang yang betul ini, maka kita akan nampak macam-macam cara untuk berjaya. Dunia lah kalau kita belajar dengan dunia. Tapi nak dapat circle of people ataupun berada di kalangan orang-orang yang berjaya akhirat, maka kita kena invest sikit. Dekat mana nak jumpa orang yang baik-baik ni? Nak jumpa orang yang baik-baik ni, dia dekat surau dan masjid lah. Ya? Jangan kita anggap kita nak jumpa orang baik-baik ni dekat disco. Tak ada. Jangan nak harap kita jumpa orang baik-baik ni di padang bola. Memanglah ada orang baik di padang bola. Tapi kebanyakannya berada di surau dan masjid. Jadi bolehlah kita mula merapatkan diri kepada jemaah-jemaah surau masjid dan surau masjid. Supaya apa? Supaya kita ni orang kenal di kalangan orang yang selalu ke taman-taman syurga. Jadi nikmat ataupun rintangan yang ketiga,
Kita kena jaga kawan. Kalau kita tak jaga kawan, maka kita akan kesorangan dalam pulang ke kampung namanya syurga. Dan yang terakhir, kata Imam Ghazali, apakah dia rintangan yang terakhir? Apakah dia rintangan al-awarid, godaan-godaan dalam hidup manusia? Tidak lain dan tidak bukan syaitan. Syaitan adalah penggoda. Bisikan-bisikan syaitan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikan syaitan, bisikan jin, bisikan iblis, ni makhluk-makhluk yang tak nampak ni semua tak senang dengan manusia yang taat. Tak senang. Dia akan ganggu. Kita kena faham sungguh, makhluk-makhluk selain daripada manusia ini, yang nampak ni, yang tak nampak antaranya siapa? Jin, syaitan, iblis. Dia akan pastinya goda anak Adam. Dia akan goda kita sampai rapat betul ke dinding. Jangan macam-macam. Lagi kuat kita taat pada Allah Ta'ala, lagi dia datang ujian. Dia datang ujian daripada suami yang menyakitkan hati. Dia datangkan ujian daripada isteri yang menyakitkan hati. Dia datang ujian daripada anak-anak yang menyakitkan hati. Nampak? Ini semua goda-godaan ni tadi. Iblis akan goda orang-orang yang kita sayang untuk sakitkan hati kita. Kita kena faham lah. Dan ingat, bila kita bagi khidmat pada suami, kita sedang membeli syurga. Sebab itu syurga itu mahal. Sebab itu kadang-kadang ujian bagi seorang isteri datang pada suami. Ustaz, suami saya macam-macam lah Ustaz. Saya baru nak dengar kuliah dah, nak kopi lah. Saya baru nak duduk lipat kain dah, nak macam-macam. Lipat kain tu pun buat kerja juga, dah minta macam-macam. Berkhidmat untuk suami, itulah harga syurga yang mesti dibayar. Bukanlah dipanggil sesuatu yang menyusahkan kalau datangnya panggilan untuk membeli syurga. Maka berilah syurga di saat kita mampu melihat tawaran itu sampai dan kita zahirkan nilai yang sepatutnya kita letakkan. Dan jangan apabila tidak ada peluang lagi dah untuk membeli syurga, maka barulah kita merayu pada Allah, ya Allah, sesungguhnya peluang untuk melakukan ketaatan ataupun membeli syurgamu itu telah pun kini tiada berada di sisiku. Bila suami dah meninggal, mana dia nak khidmat lagi dah? Dulu selalu dengar suami berdengkur macam serobong kapal. Rong. Kita pun pegang hidung dia. Bising betul orang tua ni. Dulu selalu bising, tak ada orang di sebelah. Sekarang sunyi. Cuba tanya orang yang dah tak ada suami. Ajah, macam mana perasaan bila tak ada suami? Sunyi lah Ustaz. Dulu ada suami. Bising-bising macam mana pun ada juga suami. Tengah duduk dengan kuliah Ustaz Sabran, tiba-tiba buat kopi lah. Sekarang tak ada nak suruh kopi. Dapur pun bersih, tak ada siapa nak kotorkan. Bilik air pun bersih, tak ada siapa nak tumpang mandi. Baju, katil-katil, bilik-bilik rumah anak, bilik-bilik yang kosong pun tak ada orang dah. Anak-anak pun dah tak nak duduk dah. Dah keluar dah kahwin. Jadi kalau ada suami, at least adalah tempat nak bersembang. Adalah orang nak bergaduh sikit. Jadi apa pun juga, suami itu adalah tempatnya untuk kita menzahirkan, platform untuk kita zahirkan harga syurga yang perlu dibayar. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Kita telah berlangsung selama setengah jam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Saya ulang balik, mewakili barisan AJK Surau, Surau An-Nur, Fasa 3E, Bandar Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan. Sumbangan untuk pengajian-pengajian surau boleh disalurkan ke 0501 2010 053038. Sumbangan tuan-tuan perempuan adalah kekuatan nadi tunjang kepada penggerak program-program keagamaan di Surau Fasa An-Nur 3A, Bandar 3A Seremban Selatan. Ingat, kita akan meninggal dunia satu hari nanti. Kita mungkin tak mampu menjadi seorang yang mampu menyampaikan kuliah. Kita mungkin tak ada masa pun nak sampaikan kuliah. Tapi kita boleh menjadi mata rantai yang menyebabkan kuliah-kuliah agama, program-program agama menjadi subur di tempat kita, bahkan di tempat lain. Allah akan tanya, duit yang kamu ada, kamu buat apa? Aku simpan ya Allah. Aku khawatir kalau aku infak, duit itu semakin sedikit. Kalau mampu nak jawab begitu depan Allah Ta'ala, silakan. Tapi sudah pastilah jawapan itu tidak semudah dan tak seindah, ya Allah, aku ada duit tak banyak, tapi aku tetap infak. Mudah-mudahan dengan infakku ini, mudah urusan aku bila menuju ke jalan mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian semua. Selamat bekerja, selamat bersarapan,
selamat menunaikan apa juga kefarduan yang hendak ditunaikan. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dunia akhirat, banyakkan selawat, banyakkan istighfar. InsyaAllah selamat dunia dan akhirat. Aku lumada tasma'un. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya akan bersiaran di TV Al-Hijrah pukul 11 pagi nanti. Jemput tengok sahabat-sahabat pukul 11 pagi insya-Allah. Assalamualaikum.